Assalamualaikum. Hai, korang klik video ni. Video yang jelas kata akan menyakiti korang ni, korang tekan. Betul? Tak apa, kita raikan sebab apa yang terkandung dalam video ini adalah penemuan terbaru frekuensi bunyi suprasonik yang boleh mendatangkan kesakitan secara langsung di bahagian kepala. Berikut adalah sampel frekuensi bunyi suprasonik tersebut. Jangan risau, dosnya kecil, jadi kesakitan yang bakal anda rasai taklah dramatik. Anda disyorkan untuk memakai headphone di kepala. Anda dapat rasa kepala anda sepatutnya sudah mula berdenyut. Oh, dan saya lupa maklumkan, semakin lama anda terdedah dengan bunyi ini, semakin tinggi tahap kesakitan. Dan apabila tempoh terdedah anda sudah lebih 30 saat, apa yang akan berlaku adalah tak ada apa-apa. Mana ada bunyi suprasonik ni? Ni rekaannya. Saya ambil nama daripada Bobo Boy ke apa kot. Kenapa Bobo Boy Supra? Yang ada kena dengan Subramaniam ke apa? Dan bunyi yang anda duk dengar daripada tadi pula jumalah bunyi biasa yang saya kepilkan sekali dengan video ni. Tapi walaupun intro video ni hanyalah satu penipuan, boleh jadi ramai antara anda yang rasa pening, rasa sakit kepala, rasa berdenyut betul kan? Dan sebenarnya ada nama untuk fenomena ini. Ia dipanggil sebagai kesan nosibo. Tapi sebelum tu, disebabkan video kali ini adalah tentang biologi, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Banggood kerana sudi menaja satu permainan anatomi manusia mereka. Permainan model anatomi manusia ni kita boleh cabut dan kita boleh pasang semula setiap komponen organ manusia tu. Jadi saya memang rekomen sangat untuk anak-anak yang sukakan sains dan yang mungkin ada cita-cita nak jadi doktor. Sebab dia boleh belajar tentang anatomi organ badan manusia dan di mana posisi mereka. Jadi kalau anda berminat nak dapatkannya, saya ada sertakanlah link di bahagian bawah dan setiap dengan kupon dia sekali yang Banggood sediakan untuk dapatkan diskaun. Kesan nosibo ni sebenarnya tak ramai yang tahu pun kewujudannya, tapi ramai yang lebih tahu dan lebih biasa dengar tentang jiran dia ataupun kembar dia, iaitu kesan placebo. Pernah tak korang rasa sakit, betul-betul sakit ni, tapi bila korang pergi pada klinik dan dah ada dekat depan pintu doktor tadi, tiba-tiba korang rasa baik pula tiba-tiba. Tak dan makan ubat apa-apa pun, tak dan buat rawatan apa-apa pun, tiba-tiba korang dah baik depan pintu doktor tu. Itulah kesan placebo, iaitu secara mudahnya apabila simptom kesakitan korang sembuh, walaupun sebenarnya rawatan yang korang dapat tu adalah rawatan yang tak ada kena-mengena pun dengan simptom korang, dan ubat yang korang dapat bukanlah ubat yang sebenarnya untuk kesakitan korang, dan boleh jadi bukan ubat betul pun, ubat palsu. Banyak kes yang telah direkodkan dalam dunia perubatan, pesakit melaporkan sembuh walaupun sebenarnya ubat yang diberikan adalah ubat placebo, iaitu ubat yang palsu, pil kosong saja. Sebabnya bukan semata-mata ubat tu saja yang menyembuh, ialah dah pasti yang memberikan kesembuhan adalah Asy-Syafi, Tuhan yang Maha Menyembuh. Tapi boleh jadi aktiviti korang memakan ubat dan mendapatkan rawatan itulah yang menjadi asbab sebenarnya kesembuhan korang tu, bukan ubat pun. Bila bersakit rasa lega, okey aku sakit, aku dah jumpa doktor dah, lega-lega. Aku sakit, aku dah makan ubat dah tadi, insya-Allah boleh sembuh. Kadang-kadang fikiran macam ni lah yang menjadi punca kesembuhan tu dan bukan rawatan dan ubat tu sendiri. Kesan nosibo ini pula adalah kembar jahat bagi kesan placebo tu tadi. Nosibo adalah apabila pesakit jadi sakit disebabkan dia diyakinkan bahawa dia akan sakit, padahal punca kesakitan tu palsu ataupun tak wujud pun sebenarnya. Antara eksperimen terawal yang membuktikan kewujudan kesan nosibo ini adalah apabila subjek eksperimen ditipu bahawa aliran elektrik sedang dialirkan ke dalam kepala mereka. Dan saintis yang buat eksperimen tu pun katalah aliran elektrik ni akan buat korang sakit kepala sebab ialah elektrik masuk ke kepala.
Dan memang betul ramai yang kata mereka memang sakit kepala, tapi sebenarnya tak ada pun aliran elektrik yang disalurkan. Sebaik. Ada juga kes orang yang alergik apabila diberitahu oleh doktor bahawa dia disuntik dengan bahan alahan, badan mereka naik alah-alah. Naik alahan? Naik alergi lah. Padahal sebenarnya mereka cumalah disuntik dengan air garam. Dan itulah kalau kita perasan bila kita jumpa doktor, kita tanya sakit tak? Doktor akan jawab tak sakit. Sebab apabila kita diberitahu bahawa rawatan prosedur tu akan menyakitkan, dia memang akan betul-betul menyebabkan kita rasa sakit. Kalau doktor tu cakap akan sangat-sangat sakit ni, habislah kau. Kadar kesakitan yang akan dirasai adalah lebih-lebih tinggi daripada biasa. Kalau itu yang doktor cakap lah. Mohon dijauhkanlah daripada doktor macam tu. Menariknya, kesan nosibo ini juga boleh membatalkan terus keberkesanan ubat dan rawatan yang memang sepatutnya terbukti berkesan untuk merawat penyakit yang dihadapi. Ini kalau pesakit tu ada tanggapan yang kuat lah bahawa mereka sangat-sangat sakit dan tak akan boleh diubati. Inilah sebabnya ada seorang pakar bedah hebat mengatakan bahawa dia tak akan bedah orang yang tak yakin bahawa pembedahan tu akan berjaya. Sebab menurut pengalamannya, orang yang tak yakin ni biasanya akan jadi makin teruk, walaupun segala petanda biologikal sepatutnya menunjukkan pesakit tu sepatutnya sembuh. Masalahnya, walaupun kesan nosibo ni dia didapati wujud, tak ramai yang tahu dia tak popular sebab tak banyak kajian dan eksperimen dibuat terhadapnya. Ialah sebab nak buat eksperimen kesan nosibo ni, korang kena tipu korang punya pesakit dan korang kena menyakitkan diorang. Eksperimen macam ni boleh lah dapat view yang tinggi kat YouTube, tapi dengan pengarah kesihatan tak berapa nak lepas sangat lah kot. Dan kesan nosibo ni juga jadi masalah pada doktor secara etikanya, macam mana nak bagi tahu penyakit tentang simptom-simptom yang dialaminya. Kalau doktor tu kata penyakit yang anda alami ni boleh menyebabkan anda jadi begini, begitu, makin sakit ini, makin sakit itu, maka boleh jadi itu yang akan berlaku sebab pesakit tu jadi bimbang dan memang dia dapat penyakit yang doktor tu sebut. Tapi kalau doktor tu tak bagi tahu walaupun pesakit tu dah minta, tak nak bagi tahu, tak nak, ataupun dia menipu, itu pun masalah juga. Apa kesimpulannya daripada fenomena kita sakit disebabkan kita diberitahu kita akan sakit? Walaupun sebenarnya penyebab penyakit tu tak ada pun, tak wujud pun. Ini mengajar kita bahawa ubat-ubatan, rawatan bukanlah satu-satunya penyebab untuk sembuh. Anggota-anggota badan kita boleh sakit macam-macam. Tapi yang paling penting adalah macam mana penerimaan psikologi kita terhadap penyakit tersebut. Otak korang yang mainkan peranan penting. Dan kajian ada mendapati ada beberapa personaliti manusia yang akan menyebabkan kesan nosibo itu lebih teruk melanda diri mereka. Kalau orang tu memang jenis yang pesimis, dia sentiasa memandang buruk sesuatu. Kalau pesakit tu ada perasaan tak puas hati kepada doktor, atau kalau pesakit tu ada pengalaman buruk dengan rawatan-rawatan sebelumnya. Keadaan minda anda yang mainkan peranan penting menentukan sama ada anda akan terus sakit ataupun tak. Kalau anda yakin anda memang akan sakit dan tak boleh nak disembuhkan, maka memang anda akan makin sakit. Lalu anda makin yakin yang anda akan jadi lagi sakit. Lalu terjerumuslah anda dalam satu perangkap kesakitan yang mungkin susah nak temui jalan keluar. Jadi itu yang paling penting diajarkan kepada kita. Apa-apa pun ujian yang kita hadapi, kita kena sentiasa sangka baik pada Tuhan Yang Maha Pencipta dan letakkan tawakal kita kepadanya. Ada hikmah, ada sebab kenapa diberikan kesakitan tersebut, dan insya-Allah jadikan ia sebagai mungkin satu sumber ganjaran dan pahala bagi kita. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang kesan nosibo. Apa pandangan anda? Tulis dalam bahagian komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan kalau anda suka dengan konten-konten yang dihasilkan oleh saluran ajar dan nak menyokong, anda bolehlah menjadi ajarian di YouTube dengan anda tekan pada button join. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.